Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sidang penonton dan anak-anak yang dikasihi kerana sudi meluangkan masa bagi menonton rancangan Kelantan Ikhlas untuk slot yang kedua. Sebelum saya memulakan pengajaran saya pada hari ini, izinkan sekali lagi saya memperkenalkan diri saya. Cikgu berasal dari SMK Sering dan nama cikgu adalah Cik Nurul Ashikin binti Cik Asari. Anak-anak yang dikasihi, pada slot yang lepas kita telah pun membincangkan tentang konsep sistem nombor perduaan, sistem nombor perpuluhan dan sistem nombor perlapanan. Dan pada hari ini, sekali lagi cikgu akan memperkenalkan topik pertama dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 2 bagi standard kandungan 1.2 sistem nombor per-16an. Dalam topik ini, cikgu akan memberi fokus kepada standard pembelajaran 1. Maafkan cikgu. Cikgu akan memberi fokus kepada standard pembelajaran 1.2.2 iaitu konsep asas nombor per-16an. Seperti yang cikgu tegaskan di dalam slot yang sebelum ini, untuk setiap sistem nombor yang digunakan, kita akan menumpukan kepada 3 aspek yang utama. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep sistem nombor yang digunakan. Yang kedua, kita harus mengetahui nilai tempat bagi sistem nombor yang digunakan. Dan yang ketiga, kita harus tahu bagaimana untuk mendapatkan nilai digit bagi digit yang terdapat dalam sistem nombor yang digunakan. Untuk aspek yang pertama, kita akan tengok kepada konsep nombor per-16an. Anak-anak, nombor per-16an ini digunakan untuk mewakili nombor perduaan yang digunakan dalam bahasa mesin. Sistem ini dikenali juga sebagai sistem asas 16 ataupun sistem nombor heksadesimal. Sistem nombor per-16an ini mengandungi 10 digit dan juga 6 abjad. Jadi di sini para pelajar sekalian dapat kita perhatikan terdapat perbezaan di antara nombor perpuluhan, nombor perduaan dan nombor per-16an. Di mana di dalam sistem nombor per-16an wujudnya 6 abjad. Seterusnya, kita tengok di dalam nombor per-16an, abjad akan diwakili kepada digit semasa pengiraan. Pada jadual yang dipaparkan, abjad A akan mewakili digit 10, abjad B akan mewakili digit 11, abjad C akan mewakili digit 12, abjad D mewakili digit 13, abjad E mewakili digit 14 dan yang terakhir abjad F di mana F akan mewakili digit 15. Seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini, penulisan nombor per-16an pun sama seperti penulisan untuk sistem nombor perpuluhan, nombor perlapanan dan juga nombor perduaan. Di dalam nombor per-16an, sistem nombor ini akan ditulis dengan subskrip 16. Kalau kita tengok pada contoh, nombor perpuluhan 406 ditulis seperti 406 subskrip 16. Selain kita mengetahui tentang konsep
sistem nombor per-16an, kita pergi kepada aspek yang kedua iaitu nilai tempat bagi sistem nombor per-16an. Sama juga seperti yang sebelum ini, sistem nombor per-16an digitnya juga mempunyai nilai tempat yang tertentu. Nilai tempat bagi nombor per-16an adalah seperti mana yang anak-anak pelajar lihat pada skrin, iaitu bermula dengan tempat sah ataupun 1, 16, 256 dan seterusnya. Okey anak-anak pelajar, di sini ditunjukkan jadual bagaimana kita mendapatkan nilai digit bagi digit yang terdapat di dalam sistem nombor per-16an. Sekali lagi formula yang sama digunakan di mana bagi mendapatkan nilai digit bagi sesuatu digit di dalam nombor, kita haruslah mendarabkan nilai digit dengan nilai tempatnya. Cuba anak-anak pelajar lihat pada jadual 1.7 iaitu bagaimana kita memperolehi nilai digit-digit bagi nombor per-16an 401 subskrip 16. Kalau kita tengok pada jadual menunjukkan jadual asas 16. Pada baris pertama, diletakkan asas 16, kuasa kosong, 16 kuasa 1 dan 16 kuasa 2. Pada baris yang kedua pula, kita akan menentukan nilai tempat bagi asas 16 yang telah dinyatakan tadi. Okey, so macam mana kita nak menentukan nilai tempat? Seperti yang telah cikgu jelaskan juga sebelum ini, katakanlah cikgu ambil 16 kuasa 2. 16 kuasa 2 merujuk kepada 16 didarabkan dengan 16. Iaitu kita akan mendapat jawapannya ialah 256. 16 darab 16 bermaksud 16 mendarab dirinya sebanyak 2 kali. Okey, setelah anak-anak pelajar faham bagaimana kita hendak meletakkan nilai tempat, maka sekarang kita akan tengok kepada baris ketiga dalam jadual iaitu bagaimana kita meletakkan digit bagi sistem nombor per-16an. Konsep yang sama, digit akan disusun bermula dari sebelah kanan hingga ke sebelah kiri. Dalam kes ini, kita tengok nombor per-16an yang diberi adalah 401, maka lajur pertama dan baris pertama akan diisi dengan digit 1. Baris yang seterusnya akan diisi dengan digit 0 dan yang terakhir akan diisi dengan digit 4. Bagaimana untuk kita menentukan nilai digit? Macam yang kita refer tadi, macam yang kita rujuk tadi, nilai digit boleh nilai digit boleh ditentukan dengan mendarabkan digit tersebut dengan nilai tempatnya. Okey, kalau kita tengok pada jadual, digit 1 didarabkan dengan nilai tempat 1, maka kita akan mendapat nilai digitnya adalah 1. Seterusnya, digit 0. Digit 0 akan didarabkan dengan nilai tempat 16, maka nilai digit bagi digit 0 ialah 0. Dan seterusnya, digit yang terakhir iaitu digit 4. Maka untuk mendapatkan nilai digitnya, 4 akan didarabkan dengan nilai tempat 256. Maka nilai digit bagi 4 ialah 1024. Penambahan untuk nilai setiap digit adalah seperti pada gambar yang dipaparkan, iaitu 1024 tambah 0
tambah 1. Maka kita akan memperolehi sekali lagi nombor perpuluhannya adalah 1025 subskrip 10. Maka di sini dapat kita simpulkan bahawa nombor per-16an 401 subskrip 16 adalah bersamaan dengan nombor perpuluhan 1025 subskrip 10. Okey anak-anak pelajar, kita telah pun mempelajari tentang konsep sistem nombor per-16an. Kita telah pun mengetahui nilai tempat yang ada dalam sistem nombor per-16an dan juga kita juga telah mempelajari bagaimana untuk kita mendapatkan nilai digit bagi sistem nombor per-16an. Tetapi, pernahkah anak-anak terfikir mengapakah kita diajar dan kita harus belajar mengenai konsep sistem nombor per-16an? Okey, ini kerana sistem nombor per-16an mempunyai pelbagai kegunaan yang sangat penting. Kalau kita tengok pada paparan skrin, berikut merupakan kegunaan sistem nombor per-16an. Yang pertama, konsep sistem nombor per-16an ini merupakan satu sistem yang dapat mewakili nombor perduaan. Apa kaitannya? Kalau kita ingat, semasa kita mempelajari tentang konsep nombor perduaan, berapakah digit yang terlibat? Adakah anak-anak pelajar masih mengingat? Ya, hanya 2 digit sahaja yang digunakan dalam sistem nombor perduaan. Jadi, bagaimana kalau wujud digit-digit yang lain? Maka, di sinilah kita menggunakan konsep sistem nombor per-16an bagi menampung ataupun mewakili nombor perduaan. Selain itu, sistem nombor per-16an ini juga akan membantu komputer untuk menyimpan data dengan lebih efisien. Kerana kita tahu, nombor per-16an adalah merupakan satu-satunya sistem yang menyimpan nilai digit dan juga nilai abjad. Yang ketiga, sistem nombor per-16an juga digunakan untuk mewakili warna pada alatan digital. Sebagai contoh, kamera dan sebagainya. Jadi, di dalam peralatan digital, model warna RGB digunakan. Apakah maksud RGB? Adakah anak-anak pelajar pernah mendengar perkataan RGB? Ya, RGB merujuk kepada red, green dan blue. Okey, jadi RGB ini adalah sistem warna yang digunakan dalam peralatan digital. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar sekalian, setiap warna tersebut akan diwakili oleh 2 nombor per-16an. Maka, bagaimana untuk kita mengetahui varian warna tersebut? Iaitu dengan cara menggunakan konsep per-16an, di mana nilai bagi asas 16 adalah 16 kuasa 2. 16 kuasa 2 akan menghasilkan 256 varian warna. Jadi, jumlah spektrum warna yang kita akan belajar adalah 256 warna merah, 256 warna hijau dan 256 warna biru. Apabila didarab, jumlah keseluruhan warna ini adalah 16 juta warna. Pernahkah anak-anak terfikir? Tentu tidak pernah terfikir. Okey anak-anak, ini merujuk kepada gambar rajah spektrum warna berasaskan kepada warna digital RGB. Okey, kalau kita tengok pada paparan skrin, 256 tadi terdiri daripada warna merah, warna magenta, biru, cyan, hijau dan kuning. Okey anak-anak.
untuk setiap nombor perduaan, nombor perpuluhan, nombor perlapanan, termasuklah nombor per-16an, anak-anak harus mengetahui perbezaan di antara nombor-nombor tersebut. Di sini ditunjukkan jadual perbezaan di antara nombor perpuluhan dan nombor per-16an. Sebenarnya kita dah banyak kali dah belajar tentang sistem nombor perpuluhan. Dan nombor perpuluhan ini wujud setiap kali dilakukan perbezaan. Maka saya merasakan bahawa anak-anak pelajar saya di hadapan ini memang sangat mahir mengenai konsep asas nombor perpuluhan. Kalau kita tengok pada jadual, nombor perpuluhan ialah nombor yang dikenali sebagai sistem asas 10 atau dikenali juga sebagai sistem nombor desimal. Bagaimana kita mengenal nombor tersebut? Nombor tersebut akan ditulis menggunakan subskrip 10. Nombor perpuluhan terdiri daripada 10 digit, iaitu bermula daripada nombor 0 sehingga digit 9. Dan nilai tempat yang terdapat di dalam sistem nombor perpuluhan ialah 1 ataupun sa, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita tengok pula kepada konsep keseluruhan sistem nombor per-16an. Sistem nombor per-16an dikenali sebagai sistem asas 16 dan ia juga dikenal sebagai sistem nombor heksadesimal. Bagaimana untuk mengenal nombor ini? Seperti biasa, nombor akan ditulis dengan subskrip 16. Nombor ini mempunyai 16 pilihan digit, iaitu 10 digit dan 6 abjad. Apa 10 digit? 10 digitnya ialah bermula daripada digit 0 sehingga 9 dan bermula daripada abjad A sehingga F. Di mana abjad ini bila dilakukan pengiraan akan ditukar kepada digit. Nilai tempat bagi sistem nombor per-16an bermula dengan 1, iaitu sa, 16, 256, 4096 dan seterusnya. Okey anak-anak pelajar. Sekarang cikgu ingin menguji apa yang telah kita belajar bagi konsep, nilai tempat dan bagaimana kita mendapatkan nilai digit bagi digit yang terdapat dalam sistem nombor per-16an. Tengok pada soalan. Nyatakan bilangan abjad dan digit yang terdapat di dalam sistem nombor per-16an. Ya pelajar, jawapannya ialah sistem nombor per-16an mengandungi 10 digit dan mempunyai 6 abjad. Kita pergi kepada soalan uji diri seterusnya. Nyatakan perwakilan digit bagi abjad F di dalam sistem nombor per-16an. Digit bagi F di dalam sistem nombor per-16an diwakili oleh digit 15. Okey anak-anak pelajar, kesimpulannya pada hari ini, anak-anak pelajar harus menguasai sepenuhnya konsep asas perduaan, konsep nombor perpuluhan, nombor perlapanan dan nombor per-16an. Topik ini adalah sangat mudah untuk dikuasai kerana konsepnya adalah sama, dengan hanya menumpukan kepada 3 aspek yang utama, iaitu konsep keseluruhan, di mana konsep ini merangkumi apakah maksud sistem nombor tersebut, apakah digit-digit yang terdapat di dalam sistem nombor tersebut, dan apakah nama bagi setiap sistem nombor yang telah dipelajari.
Aspek yang kedua, anak-anak harus mengingati nilai tempat bagi sistem nombor yang telah dipelajari. Okey. Dan yang ketiga, anak-anak harus mengetahui bagaimana untuk mendapatkan nilai digit bagi digit yang diberikan dalam sistem nombor yang digunakan dengan merujuk kepada jadual asas 10, asas 2, asas 16 dan juga asas 8. Sekian sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Saya mendoakan agar anak-anak dapat menguasai sepenuhnya konsep nombor perduaan, perlapanan, per-16an dan perpuluhan. Sekian, terima kasih.